Baru ni kita sudah baca dah hadis ini dan sudah pun terjemah dah. Malam ni hanya kita akan bincang kandungan dia sahajalah. Masih lagi kita duduk bincang tentang kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada dulu lagi, lama dan cerita tentang kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari nak mengisbatkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka macam-macam lah dia buat babnya. Di antaranya ialah qaulillah wa kallamallahu Musa taklima, firman Allah, dan Allah telah benar-benar bercakap dengan Musa. Imam Bukhari buat mari hadis daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam bertengkar dengan Musa, berbahas ataupun berdebat, kita kata, dengan Musa. Musa kata, ini alasan dia, engkaulah Adam, engkaulah yang telah mengeluarkan zuriatmu daripada syurga. Adam berkata, engkaulah Musa yang Allah telah pilih memberikan risalah kepadanya, dan Allah telah pilih dapat bercakap dengannya. Bima talumuni, kenapa engkau mencela aku kerana sesuatu perkara yang telah pun ditakdirkan kepadaku ataupun ke atasku sebelum aku dicipta lagi. Dengan begitu Adam mengalahkan Musa dalam hujahnya. Imam Bukhari naknya sikit je, iaitu engkaulah Musa yang Allah pilih menjadi rasulnya, menjadi utusannya, dan engkaulah Musa yang Allah telah pilih bercakap dengannya, dapat bercakap dengannya. Tu dia naknya bi kalamihi. Maknanya seperti mana Al-Quran juga menyebutkan Allah telah bercakap dengan Nabi Musa, Nabi Musa bercakap dengan Allah. Di dalam hadis ini pun begitu juga. Yakni Nabi Musa istimewa dia ialah dia boleh bercakap secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak kata bahasa lah, bahasa Allah tu, ya Allah SWT tidak pernah guna untuk orang lain. Orang lain tidak secara langsung dapat memahami bahasa dia tu. Dia faham. Musa ni dia faham. Dia dapat menerima kalam Allah ataupun bahasa Allah. Itu keistimewaan dia. Itulah dalam ayat yang lain disebutkan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Ada di antara mereka itu yang telah bercakap dengan Allah. Yang telah bercakap dengan Allah itu Musa, Nabi Musa. Sebab itulah Nabi Musa dipanggil Kalimullah. Kalimullah, yakni manusia yang dapat bercakap dengan Allah. Itu di antara keistimewaan dia. Orang yang ada sesuatu keistimewaan ni yang tidak ada pada orang lain, memang dia lebih menonjol lah, lebih terkedepan daripada orang lain. Misalnya di kalangan nabi-nabi yang lain daripada anak cucu Adam ni, tak ada hak bahas dengan lagu tu dengan Adam ni. Bahas lagu tu dengan Adam, tak ada.
duk kemukakan persoalan lagu ni kepada Adam. Tak ada. Itu yang pertama yang kita perlu tengok, iaitu dia ada keistimewaan. Kerana keistimewaan itulah dia lebih menonjol daripada yang lain dari segi kecek ni. Kerana dengan Allah dia boleh kecek. Dapat kau dengar orang, ada siapa pun orang, dia ada keistimewaan dia. Itu yang pertama yang kita kena perhati di sini. Yang kedua, Nabi Musa ni Tuhan takdirkan dia dalam dunia, lidah dia tidak fasih. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Dalam Quran disebutkan, saudaraku Harun lebih fasih lagi lidahnya daripada aku. Hak dalam dunia ni hak boleh kecek dengan Tuhan, Tuhan pilih dia boleh kecek dengan Tuhan. Dalam dunia tidak istimewa. Untuk percakapan dengan manusia dia tidak ada istimewa dia. Tidak seperti Harun. Bahkan dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah Subhanahu Wa Taala lantik saudara dia, abang dia tu Harun, untuk menguat dia, untuk menguatkan dia dalam hujahnya apabila nak pergi kecek dengan Firaun. Sebab apa? Dia sebut dia lebih fasih lagi daripada aku. Bahkan dia berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kamu bukalah simpulan pada lidahku, yafqahu qawli. Maknanya lidah dia tu tersimpul. Mengikut kisahnya, ya jadi gitu tu dalam alam dunia ni. Dia pasal masa budak tu dia makan bara api. Firaun kan pera dia, suruh pilih tu. Dah kalau budak ni nak kira budak sungguh terabui antara bara api dengan makanan yang lain, dia nak ambil hak tu, hak lain tu, tapi Jibril tepih tangan dia terambil tubuh. Muka budak, situ kesan dia. Apa yang nak pengajaran yang kita dapatnya, seseorang tu mungkin kalau dia kurang dari satu segi, kuranglah kita kata dari satu bahasa, tidak semestinya dalam bahasa yang lain dia kurang. Atau kurang dalam sesuatu kebolehan, tidak semestinya dalam segala yang lain dia kurang. Dia ada kelebihan dia. Umpamanya dari segi gagah dia tu, hebat dia tu, gagah dia. Tu memang Musa terkenal gagah dia. Sehingga dia tidak dengan maksud nak mati orang pun, dia gocah biasa tu pun mati. Dalam Quran sendiri pun ada sebut. Itu keistimewaan Nabi Musa. Tetapi Tuhan ni biasanya kalau dia beri kelebihan kepada seseorang, dia ada beri kurang. Bila-bila dia beri kurang tu, dia ada beri lebih. Cuma atas kita lah, kita orang biasa ni, untuk mengenal pasti di mana kekurangan kita dan di mana kelebihan kita. Kalau kita pandai congkil hak tu, waktu hak lebih kita tu, maka kita akan jadi lebih daripada orang lain. Kita manusia ni setakat hak boleh usaha gitulah. Tetapi hak manusia biasa ni, tapi kalau rasul-rasul Allah SWT pilih dia, dia kurang sini, dia boleh lebih lain. Kelebihan dia tu tak boleh nak lawan jugalah. Tapi kalau hak manusia biasa ni, kena usaha lah. Kalau tidak usaha, jadi tak nampak dah lah. Mungkin kerana kekurangan itu jadi berasa kurang habis hak lain, maka tak berguna dia. Tapi kalau dia sedar hak tadi, yang ni hakikat dalam dunia ni, kadang-kadang ada kurang sini, ada lebih lain. Kalau kita pandai congkil hak tu, pandai bentuk hak tu, insya-Allah kita boleh jadi seorang yang lebih juga. Sebab Allah SWT dia tidak bagi kurang semata-mata orang tu. Ada sudut lebih dia. Kalau cacat sekalipun, lemah sekalipun, pada pandangan kita, kita kata kurang, tak ada apa-apa lah sumbangan kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada siapa-siapa orang lain, bahkan dia memerlukan orang lain. Tetapi Nabi SAW kata, innama tunsaruna bidu'afaikum. Sebenarnya kamu diberi pertolongan dengan sebab ada hak lemah-lemah. Mana ada hakikatnya peranan dia tu. Rahmat Allah SWT, kesian belah Allah SWT kepada kita tu ada. Cuma kita tak perasan. Kita tak perasan. Ia tu menjadi punca murah rezeki kita, punca kesenangan kita hak lain. Kita tak perasan. Tak apalah tu. Nabi Adam pernah bertengkar, bahas
dengan Nabi Musa. Musa kata, engkaulah Adam, kau telah menyebabkan zuriat engkau keluar daripada syurga. Gitu kan, Nabi Adam tu kerana dia telah melanggar perintah Allah, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Dia melanggar perintah Tuhan tu, jadi tersasulah dia. Dia tidak layaklah untuk duduk dalam syurga, dan dihalau dia keluar daripada syurga itu. Dia halau dia keluar daripada syurga. Nabi Adam duduk dalam syurga asalnya, tapi apabila dia buat salah, maka timbullah kemuskilan ramai. Ada pula orang kata, adakah dalam syurga ni pokok kayu yang dilarang, satu tempat yang dilarang pula? Lepas tu kalau lah duduk dalam syurga dah, dia bahagia semua. Ni lagu mana? Tidak bahagia pula, kena halau pula. Lepas tu lagu mana pula syaitan tu boleh goda dia? Syaitan boleh masuk ke dalam syurganya pula. Maka adalah yang mengatakan syurga tu bukan syurga hak noh, syurga dalam dunia. Ia berpendapat begitu. Tapi itu pendapat yang menggunakan fikiran semata-mata, yang sebetulnya tidak. Syurga hak Nabi Adam duduk dulu, syurga hak anak cucu dia akan pergi akan datang situ. Sebab apa? Banyak dalil-dalilnya dalam Quran sendiri. Dalam Quran sendiri, misalnya disebutkan, wa innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Engkau tak akan berasa lapar, tak akan berasa dahaga, tak akan telanjang dalam syurga. Syurga mana? Kalau dalam dunia sifat dia bukan lagu tu. Kalau dalam dunia ni bila-bila pun dia lapar, dia dahaga. Itu dalam Quran sendiri sebut. Mana bila Allah SWT menjadikan dia letak dalam syurga tu, Allah SWT kata gitu. Maknanya syurga tu, faham berkenaan dengan syaitan ni masuk dalam syurga ke apa ni, satunya mengikut pendapat ulama, ini cerita dulu. Ataupun satu lagi pendapat yang lain, dia kata syaitan tu bercakap dengan Adam tu tidak semestinya makna berdepan gini. Semua kita sekarang ni lah berkacak dengan TV, melalui komputer, guna komputer sekarang ni, guna internet tu, daripada jauh nampak sepatutnya juga. Allah SWT boleh buat gitu. Tidak semesti dia duduk tempat tu. Dia macam-macam lah jawapannya. Dan hak ni hak kata tidak boleh keluar, dia tidak akan keluar ada bila orang masuk sekali. Hak tu akan datang, cerita akan datang. Tidak kata hak dulu. Takdir Allah SWT. Allah SWT nak gitu. Nak gitu. Kalau tak keluar, tak ada anak cucu, tak ada lah semua kita. Lepas tu syurga hak luar gitu mo, hak memang Allah SWT takdir dah. Dalam ilmu dia tahu dah, memang hak ni untuk manusia akan datang. Tak ada lah. Tak ada lah. Kalau tidak mari ke dunia ni, dah duduk dalam syurga, dah kekal dah. Kekal sama-sama. Tak ada usin, tak ada apa, tak ada bimbang mati ke apa. Yang kita dalam dunia ni, yang nak anak, yang nak cucu, yang nak begitu gini, dia pasal kita mati. Pada hakikatnya naluri manusia tu dia nak kekal. Dia nak kekal. Tu sifat semula jadi manusia tu. Naluri manusia tu dia nak kekal, tetapi tidak boleh kekal. Bila tidak boleh kekal tu dia cari jalan lah. Jalannya Tuhan takdirkan dalam dunia ni berkahwin, beranak pinak, beranak cucu. Itu dalam syurga tak ada perlu, muka tak mati. Pada agama dia anak. Dia tak ada sebab, tak cukup sebab untuk kelahiran manusia, kewujudan manusia ni dalam syurga. Dengan sebab itu dipindahkan dia dengan takdir Tuhan. Hak itulah Nabi Adam kata. Sebabnya Nabi Musa dia tengok dari sudut yang lain. Kan hak mana susah tu gak susah lah, hak mana sakit tu kita tengok ada orang daripada awal sampai kaki mati dia gitu. Tak ada pernah senang. Duk tengok tu, kalau tengok tu jadi susah orang ni. Ada hak masuk neraka pula kan, hak masuk neraka pula. Kalau tak mari dalam dunia ni tak timbul semua tu. Dia duk letak atas hak tu, dia tidak tengok hak lain, sudut lain. Sudut lain. Nabi Adam kata, Bapa kamu duduk celah aku kerana sesuatu perkara yang
sudah ditakdirkan ke atasku sebelum lagi aku diciptakan. Hak tu Tuhan nak aku tu. Kalau tidak mu pun tak ada. Hak boleh kecek dengan Tuhan tu pun tak ada. Makna kira-kiranya gitu. Tak nyatalah keistimewaan tu dan hak lain-lain lagi. Allah SWT nak mempelbagaikan kejadian dia. Tak nampak lah. Kalau sekadar malaikat saja ada jenis tu saja. Ni buat manusia, baru malaikat nampak. Hak Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Apa makna dia? Aku lebih tahu lagi. Apa aku tahu hak kamu tak tahu. Tuhan kata. Baru nampak. Apabila ada manusia, nak ada manusia tu dia kena mari dalam dunia ni. Barulah ada ujian, ada cabaran. Dan ada sebab untuk tak boleh duduk dalam syurga dulu. Kita pun boleh faham hak tu. Sebabnya kalau langgar perintah Allah, deraka kepada dia, tidak layak duduk dalam syurga. Sebab syurga tu tempat orang yang suci. Bila tidak layak, tak layak seumur lah kau. Tidak, tak layak buat sementara. Mari cuci. Hak dalam dunia ni pun bukan tidak layak semua. Apabila kita melayakkan diri kita dalam dunia, boleh pergi juga situ. Yang akan pergi situ bukan Adam saja, tetapi istimewanya apabila mari ke dunia ni, ramai lagi anak cucu dia, zuriat dia. Maka dapat merasa begitu ramai nikmat syurga itu dengan sebab mari ke dalam dunia. Itu sebab. Dan dunia ini kalau kotor pun tak apa, memang sesuai. Dengan sebab itu dijadikan kita manusia ni dalam keadaan ada deraka, ada taat, ada patuh, ada tidak patuh, ada tergelincir, ada betul. Dalam dunia ni sebab sesuai. Tetapi di sini kita boleh bentuk, boleh sesuaikan diri kita dengan syurga. Bila sesuai akan masuk. Begitulah. Nak ayatnya syurga tu tempat suci. Kalau ada sebarang pelanggaran tidak sesuai, tidak sesuai untuk duduk dalam syurga. Adam kata, kaulah Allah telah pilih menjadi rasulnya, telah pilih boleh kecek di antara nabi-nabinya tu dengan aku. Bapa mu duk cela aku? Gitu. Bila Adam kata hak ni, Musa tak kata apa. Senyap dia. Musa tak kata apa. Senyap dia. Fahajja Adam Musa. Adam mengalahkan Musa dalam hujahnya. Maknanya datuk ni orang tua lah kita kata. Orang tua tu walaupun dia tidak disebutkan boleh kecek dengan Allah secara langsung. Maknanya secara langsung dia menerima kalam Allah, bahasa Allah tu tak ada disebut gitu. Seperti Nabi Musa ni. Tetapi dia orang tua, dia ada kelebihan dia. Di sini Allah SWT nak menunjukkan melalui Nabi dia sebut ni, Adam walaupun dia tidak ada kelebihan tu, dan cucu ni kalaupun dia ada kelebihan, dia tidak akan lebih daripada orang dulu. Sebab orang dulu dia tahu sejarah, dia tahu segala susah tu dia melalui. Orang kemudian dia tak tahu, dia tengok hak siap dah. Dia ada kelebihan hak dulu tu. Dengan sebab itu diberi kemenangan kepada Adam di sini. Walaupun Musa tu ada keistimewaan dia, boleh kecek dengan Tuhan benar. Tetapi hak boleh kecek dengan Tuhan pun, dengan manusia pun dia kalah dah. Dengan manusia, hak orang mula-mula di kalangan manusia ni, hak tu pun dia kalah dah. Sebab apa? Sebab hak tu pun Rasul juga, Nabi juga, dan datuk dia. Hak Imam Bukhari naknya tak ada lain, iaitu boleh kecek itulah bikalamihi tu. Istafakallahu bikalamihi. Hak Tuhan. Maknanya Allah SWT ni dia kecek. Kecek lagu mana? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Nabi Musa pun kalau orang tanya dia, dah boleh kecek secara langsung dengan Allah SWT tu, kamu boleh rayak kalau lagu mana? Tak boleh juga. Tak boleh rayak juga. Semua kita terima lah. Dah Allah SWT kata dia kecek dengan Nabi Musa, kita terima. Lagu mana tak tahu. Supaya sesuatu benda lah kita kata. Kalau orang tu pernah makan sesuatu makanan, orang lain tak makan, dia nak ayat lagu mana? Dia nak ayat lagu mana? Kalau hak makanan tu nak kata manis, tidak. Nak kata masam pun tidak. Nak kata pahit pun tidak. Kalau manis ada serupa, kalau masam ada serupa. Ni hal hak tak serupa katakan. Dia nak ayat kan? Tak serupa. Dia tak akan boleh ayat. Dia tak akan boleh ayat.
Tak apalah tu. Lepas tu kita pergi kepada hadis seterusnya, iaitu akan dihimpunkan orang-orang mukmin pada hari kiamat nanti. Mereka pun kata, alangkah baiknya kalau kita minta tolong melalui sesiapa, minta tolong dengan Tuhan. Biar Tuhan beri kita ni rehat di sini pada mahsyar ni maksudnya. Mereka pun pergi jumpa dengan Adam. Mereka pun kata, engkau adalah bapa manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan engkau dengan tangannya, yakni dengan kuasanya. Adapun kita ni mengikut sebab musabab biasalah. Sebab musabab yang mana ramai-ramai ni lagu tu berlaku. Dia ni tidak. Sebab tidak mengikut proses biasa. Kalau nak kira hak kita ni pun Allah Subhanahu Wa Taala juga buatnya. Kita nak kata buat dengan tangan dia pun boleh juga, tetapi tidak disebut gitu. Sebab hal ini mengikut peraturan biasa ataupun cara hukum sebab musabab yang biasa. Adam tu tidak. Sebab tu dia sebut Allah SWT telah menjadikan engkau dengan tangannya. Dan dalam Quran pun sebut begitu. Dan dia telah menyuruh malaikat ataupun membuatkan malaikat bersujud kepadamu. Siapa begitu sekali malaikat yang taat, yang tak ada derhaka langsung kepada Allah SWT, duduk dalam taat semata-mata tu, Allah SWT suruh tunduk kepada Adam. Mulianya Adam tu, lebihnya dia. Sebelum malaikat kenal orang lain, manusia yang lain, hak tu lah hak dia kenal. Hak tu disuruh sujud. Disuruh sujud. Dan Allah mengajar engkau nama bagi segala benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dalam Quran disebut kan, Allah ajar belaka nama segala benda. Ajar belaka. Istimewa tu orang hak mula-mula belajar bahasa, tahu bahasa ni Adam. Tetapi di sini dia sebut Allah ajarkan kepada Adam itu asma, nama. Kalau kita bahasa Melayu kata nama, hak tu dia. Kata kerja tak ajar. Sendi, kata ataupun kata penghubung dan lain-lain itu tak ada. Dia tak ajar. Hak mula-mula ajar hak ni. Apa sebab? Sebabnya semua perkataan yang lain ini dia mari daripada nama. Hak asalnya nama. Apabila boleh menguasai nama tu, bermakna dia akan boleh menguasai yang lain juga. Bahasa dia begitu. Betul tu. Kalau kita perhati tu, kalau dari sudut bahasa memang betul. Cuba kita tengok. Bukan bahasa Arab sajalah, bahasa mana-mana, bahasa Melayu kita pun misalnya kita kenyang buta. Buta. Buta tu kalau kita bahasa surat kan membuntal. Buntal tu sejenis ikan. Ikan hak kembung perut dia. Jadi kenyang buta tu maknanya kenyang perut. Jadi serupa ikan buntal itu. Membuntal, buntal tu isim kan, nama. Membuntal itu sudah jadi fi'il. Sudah jadi perbuatan dah. Tengok. Dia mari situ. Dia berbantalkan lengan. Aku hanya berbantalkan lengan. Berbantalkan. Bantal tu dulu adanya. Lepas tu baru kita jadikan lengan kita ni sebagai bantal. Tu kata kerja. Dia situ. Sebab itu dia sebut, dia tak sebut dalam Quran dia ajar kata kerja. Tak. Dia ajar kata nama. Semua. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua sekali. Semua sekali itu lagu mana? Semua sekali itu kira-kiranya boleh dikatakan ramai ahli tafsir mengatakan semua sekali lah. Semua sekali. Kita kata zaman Nabi kita dulu tak ada komputer. Zaman Nabi tak ada. Usaha zaman Nabi ada. Usaha zaman Nabi Nuh kita kata. Tapi Nabi ada tahu dah dia ajar ada komputer. Misalnya anggap dia perkataan hak tak ada zaman itu, kemudian ada. Learning ada learning. Hak tak ada banyak mana lagi akan datang akan ada. Tahu belakon tu. Tapi bila Nabi Adam mari ke dalam dunia dia terlupa tu. Itu dia. Supaya dia duduk dalam syurga dia kenyang, tak ada rasa lapar, tak ada perlu mikir nak tutup aurat dia, tak ada. Nak minum, nak menghilangkan dahaga dia tak ada. Tak fikir tu. Segala benda tu ingat belakang.
sempurna berlaku. Bila mari dalam dunia, mula berasa lapar, mula dahaga, mula dia perasaan dia sudah telanjang, kena tutup. Kena tutup, dia berasa malu. Begitu juga hak dia ada dulu banyak terlupa. Terlupa tu tubik anak cucu dia, tubik kau mari semula. Mari semula. Gitu cerita. Mengikut ulama tafsir, dia kata gitulah. Anak cucu ni mari semula. Timbul perkataan ni walaupun baru sebenarnya sudah ada dah dulu. Kamu minta tolonglah untuk kami dengan Tuhan, biar dia beri kita dapat rehat di sini. Fayaqulu lahum, tetapi Adam berkata kepada mereka, lastu hunakum, aku tidak berguna kepada kamu, bukan aku orangnya untuk buat kerja tu di sini. Wa yadhkuru lahum khati'atahu allati asabah, dan Adam menyebutkan kepada mereka kesilapan yang telah dilakukannya. Jadi dia berasa malu, dia berasa dia bersalah, tidak layak dia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai begitu sekali dalam tu dia berasa bersalah tu. Makna itu cara orang bertaubat sekenati. Mana berasa malu, tak layak. Dan dia sebut padahal selama mana dah tu. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam telah menerima beberapa ucapan daripada Tuhan dia. Tuhan pun terimalah taubat tu. Mana Tuhan ajar ke dia gini, cara nak taubat gini, kata gini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang disebut dalam Quran. Hak Tuhan ajar. Dia baca hak tu, kira-kiranya fataba alaihi tu Tuhan terima dalam taubat dia. Apa itu dah berasa semacam. Tu maknanya berasa sungguh tu. Berasa sungguh tu, taubat sungguh. Dia sebutlah kesilapan dia lagu mana? Hak tadi lah. Hak dia royak dah Tuhan tak kedai juga padahalnya hak tu. Tapi dia berasa nyabik dengan dia. La taqraba hadhihi syajarah. Tuhan kata dah kan, jangan kamu hampiri pokok ni. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu pergi juga, kamu akan jadi termasuk dalam orang-orang yang zalim. Tuhan kata dah. Kalau dia berasa, aku bukan Tuhan kata tak boleh pergi dekat pun tak boleh. Aku makan aku. Tu dia berasa. Aku makan aku. Lepas tu kira dengan bini, pak ke bini makan. Pak ke bini makan. Dia berasa bersalah. Walaupun itu takdir. Tapi dia kena berasa begitu. Begitu juga kita melakukan dosa, takdir Tuhan, tapi kita kena berasa bersalah. Jangan kita kata takdir, tak apalah, dah moga Tuhan kehendak Tuhan berlaku. Tak boleh gitu. Cuba kalau kita perhati di sini, ajaran Islam yang diajarkan melalui nabi-nabi tu gitu. Bukan kata dah kata takdir kan, jadi tak apalah, kerana-kerana. Tidak. Hak nak di sininya, wa 'allamaka asma'a kulli syai'in. Tuhan mengajar engkau. Tuhan ajar tu guna lagu mana? Tuhan kecek lah, royak lah kepada Nabi Adam. Kalau nama ni Goni, orang sebut Goni, Tuhan royak lah ke dia. Situ makna Tuhan kecek tu. Tuhan kecek dengan Adam. Tuhan kecek dengan Adam. Situ duduknya. Lepas pada tu kita pergi kepada hadis seterusnya, iaitu ini hadis sebenarnya penting dalam Bukhari. Penting dari segi mana? Bukan dari segi isi dia tu ulama kena tak? Dari segi isi dia tu ulama tak kena. Ni satu contoh dalam Bukhari, dekat dengan habis dah kita ni. Ni satu contoh. Ulama semua kritik lah ke Bukhari. Nanti kita tengok. Sanad tu kita sudah baca dah semua. Yang menjadi punca kepada kekeliruan dalam hadis ni, hadis ini sebahagiannya ditakdimkan, sebahagiannya ditakhirkan, sebahagiannya ditambahkan, sebahagiannya dikurangkan. Siapa perawi yang bertanggungjawab dalam menyebabkan hadis ini jadi gitu? Semua ulama.
Semua ulama hadis kata ia ialah Syarik bin Abdullah, ataupun lebih dikenali dengan Syarik bin Abi Namir. Dia punca. Dia yang mendengar hadis ini daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik cerita hadis ini supaya kita sudah baca dah lah baru ni. Dari segi terjemah tu terjemah dah. Ia meriwayatkan hadis ini daripada Anas, anak murid dia ramai. Bukan Syarik seorang saja. Yang paling kemahnya dalam Bukhari ini pun ada, iaitu riwayat daripada anak murid dia Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani. Hak tu riwayat Isra' Mi'raj yang paling kemah. Kalau riwayat daripada Anas, anak murid dia Thabit, hak tu lah hak paling kemah. Adapun Syarik ni tak, dia bercanggah dengan riwayat anak murid Anas hak lain sekian ramai lagi. Termasuklah bercanggah dengan riwayat Thabit Al-Bunani. Lepas pada tu bukan Anas saja di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Mi'raj ini, ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Kalau dalam Bukhari ini kita sudah jumpa dah banyak dah dulu. Ada daripada Jabir, ada daripada Malik bin Sa'sa'ah dan lain-lain lagi. Banyak. Kalau kita perhati semua tu beza dia nampak. Banyak perkara beza. Dan perbezaan ini menyebabkan jadi ulama tak saya terima. Dan mereka kata hak inilah salah satu hadis hak dalam Bukhari hak di antara yang paling lemah. Mereka kata tidak sahih hak ni. Tidak sahih. Dari segi isi dia. Dari segi isi dia. Nanti kita tengok. Cuba kita tengok dalam hasyiah kitab ni nombor 1. Qauluhu, nombor 1 sekali, qabla an yuha ilaihi. Anas kata pada malam diisrakan, dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjid Kaabah. Ada 3 orang mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini berlaku sebelum diberi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sah putih. Hak orang tak setuju, tak kenal. Putih hak orang tak kenal. Dia kata sebelum diberi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj ni, Isra' Mi'raj ni bila berlaku? Kalau sebelum diberi wahyu, mana sebelum Nabi jadi Nabi lagi lah. Adakah sebelum Nabi jadi Nabi peristiwa ni berlaku? So, situ putih. Sebab itu kita tengok nombor 1 luar. Qabla an yuha ilai, sebelum diberi wahyu kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nawawi. Ni ulama. Imam Nawawi berkata, fi riwayati Syarik awhamun ankaraha al-ulama min jumlatiha annahu qala dhalika qabla an yuha ilai wa huwa ghalatun lam yuwafiq alayhi ahadun. وأيضا العلماء أجمعوا على أن فرض الصلاة كانت ليلة الإسراء فكيف يكون قبل الوحي. Itu dia. Imam Nawawi di antaranya yang membantah. Dia kata dalam riwayat Syarik ini terdapat banyak waham, benda yang keliru. Antara lain waham itu dia kata ini sebelum diberi wahyu kepadanya, dan ini silap. Tengok. Dia kata ini silap. Tidak ada siapa pun yang bersetuju dengan Syarik itu. Apalagi ulama sepakat mengatakan fardu sembahyang ni iaitu pada malam Isra'. Dan kalau sebelum wahyu lagu mana? Dia tidak jadi Nabi lagi. Hak ni kan dalam ni ada sebut tentang sembahyang 5 waktu. Kalau sebelum jadi Nabi, maknanya sembahyang 5 waktu sebelum jadi Nabi lagi kah? Tak ada siapa kata lagu tu. Itu seperkara. Lepas pada tu dia kata, Jibril kata dalam jawapan kepada penghuni langit. Bila kita sudah baca dah baru ni, terjemah tu tak perlu ulang dah. Bila sampai ke langit dunia, tanya, adakah diutuskan? Adakah dia telah diutuskan? Penghuni langit tanya. Jibril pun kata ya. Maknanya telah diutuskan. Telah diutuskan maknanya telah jadi Nabi dah kau dia tu. Jibril kata ya. Ada kalau sebelum diberi wahyu macam mana dia jadi Nabi? Tengok canggah. Maknanya ini selepas dia jadi Nabi lah.
Penghuni langit tu tanya, adakah dia telah diutuskan? Ya. Mana telah diutuskan, sudah jadi nabi lah. Sudah jadi nabi, sudah dapat wahyu lah. Macam mana dia kata sebelum dia dapat wahyu? Canggah situ. Dia kata Abu Isa, na'am, dia kata sarih fi annahu kana ba'dahu, bahawa ni berlaku selepas dia jadi nabi. Tak apalah tu. Wa huwa na'imun fil masjidil haram, ketika dia sedang tidur dalam masjidil haram, faqala awwaluhum, yang pertamanya kata, siapa? Ayyuhum huwa, yang mana dia nya dalam ramai-ramai ni, yang mana dia dalam ramai-ramai ni? Faqala awsatuhum, hak tengah. Mana pergi 3 orang tu, maknanya ada hak duduk tengah, hak duduk depan, hak duduk belakang. Hak tengah tu kata huwa khairuhum, faqala awsatuhum huwa khairuhum, iaitu hak paling baik di antara mereka itulah. Jadi seseolahnya di sini Nabi SAW duduk tidur ni di antara ramai-ramai. Ramai hak duduk tidur sekali tu. Hak duduk tidur sekali tu ramai. Hak mana? Hak berkendak, hak dikehendakinya, hak paling baik di antara mereka. Mereka tu ramai duduk tidur sekali situ. Hak ni dia Imam Muslim hak mula-mula sekali kritik hadis ni dalam Sahih Muslim. Imam Muslim mula-mula sekali kritik. Dia sebut hadis ni tapi dia tak sebut habis, sebab dia tak sepakai. Dia kata syarik lah yang menyebabkan jadi dulu kemudian hadis ni. Dan ada tokoh tambah dalam hadis ni syarik puncanya. Dan tak boleh pakai. Dia tak sepakai. Imam Muslim. Ini termasuk di antara hak sepakat ulama, semua ulama tak terima. Termasuk anak murid Imam Bukhari, hak nombor 1 Imam Muslim. Dalam Muslim dia sebut. Dia sesoalan yang menunjukkan hak ni kalau sebelum diwahyukan, Nabi diwahyukan, mana ada belah dada dah. Ada belah dada dah. Sedangkan hak belah dada ni mengikut riwayat yang sahih betul sekali. Ada pun hak banyak-banyak tu, itu waham. Perawi dia Hammad bin Salamah. Perawi apa nama ni, hadis-hadis tu dia keliru. Termasuklah hak ni. Jadi campur bau habis. Campur bau. Sebenarnya tidak. Hak sebetulnya sekali saja belah dada. Sebelum Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj. Ada pun hak lain-lain tu. Ya, kalau ada ulama yang kata sahih, yang terima, tapi yang lain pula tak mahu terima. Mana bukan sepakat. Hak sepakatnya hak ni. Memang ada sungguh belah dada tu. Tetapi hak sepakat, hak betul-betul sahih, tak boleh nak tanding, hak ni. Hak lain tu adalah hak tu kata begini, hak ni kata begini. Kalau hak sebelum wahyu seseolahnya belah dada ni hak masa kecil ke beberapa kali dalam setengah riwayat tu. Semuanya kalau mengikut nak kata sepakat tu tak ada. Ulama-ulama hadis pertikaikan. Sebab kata mereka perawi dia Hammad bin Salamah telah keliru dalam meriwayatkannya. Faqala akhiruhum, yang terakhir di antara mereka hak begitu, yang ni malaikat lah, khudhu khairahum, dia kata ambil hak paling baik di antara mereka itu. Yang paling baik maksudnya Nabi SAW. Fakanat tilkal laylah, itulah yakni peristiwa yang berlaku pada malam itu. Falam yarahum, dia tidak lagi melihat mereka, tidak lagi nampak mereka. Nabi tak nampak lagi mereka tu, sehinggalah mereka datang kepadanya pada malam yang lain. Fima yara qalbuhu wa tanamu ainuhu wa la yanamu qalbu, yakni dalam peristiwa di mana hatinya melihat dan matanya tidur, hatinya tidak tidur. Ini sebab perkara pula. Sebab itulah ulama-ulama bila hadis ni waham dalam hadis ni lebih 20. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari pun sebut lebih 20 waham di dalam hadis ni. Termasuklah hal ni. Kalau hati melihat,
mata tidur dan hati dia tidak tidur, mimpilah kita kata. Bermakna Isra' Mi'raj ni mimpi. Enggak, mimpi ni pelik apa? Mimpi ni orang siapa-siapa boleh mimpi, hak mustahil pun boleh mimpi. Dia mimpi dia tu rima dia. Tapi dia kata dia boleh. Banyak perkara dalam mimpi ni tak kira. Adakah mana Nabi SAW Isra' Mi'raj ni dalam keadaan duduk tidur gini? Tidak, dalam keadaan sedar. Dalam keadaan sedar. Kalau dia kata hati dia tak tidur, lah kita pun mana mimpi tu tak tidur. Gimari tu mata tidur. Apa kelebihan? Begitulah Nabi-Nabi. Mata mereka tidur tapi hati mereka tidak tidur. Mana orang boleh pertikaikan lagi. Jadi kalau lagu tu orang boleh kata Mi'raj ni mimpi saja. Ambil riwayat mana-mana menyokong hak tu lagi kuat lah. Padahalnya tidak gitu. Apa lagi setengah-setengah tu dia faham. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Ru'ya tu dipakai dengan makna mimpi pula dah. Memang banyak pun ru'ya tu dengan makna mimpi, tapi ru'ya di situ bukan dengan makna mimpi. Sebab kalau mimpi, apa ya orang kafir jadi masalahnya? Tidak ada pelik mimpi. Dia boleh raya, kita mimpi boleh jadi lebih lagi pada tu. Boleh pergi keluar dunia, ke angkasa lepas, boleh dapatkan mimpi. Tidak pelik, tidak menjadi sesuatu yang perlu dibantah. Tak apalah. Lepas pada tu di akhir riwayat ini kan dia sebut fastaiqaza. Akhir sekali lepas pada tu Nabi SAW pun sedar. Dia duduk dalam masjid. Istaiqaza ni makna sedar daripada tidur. Ini lebih menguatkan lagi hak sana ni, maknanya hak hati dia tidak tidur tapi mata dia tidur, tu maksudnya tidur lah. Sebab apa? Di akhirnya dia sebut istaiqaza. Perkataan istaiqaza di dalam semua riwayat ada ke? Jadi ulama-ulama bahas tak ada. Dalam riwayat dia ni adanya. Dalam riwayat dia ni yang menunjukkan bahawa hak ni dalam mimpi berlaku. Sedangkan Isra' Mi'raj itu bukan berlaku dalam mimpi. Sebab Allah SWT kata subhanallazi asra bi'abdihi. Dia tidak kata biruhi abdihi, tapi bi'abdihi. Mana Tuhan bawa Isra' tu hamba dia semua sekali. Hamba ni bukan roh saja sekali dengan tubuh. Tu hambanya. Semua sekali. Tapi kalau kita pakai hak ni makna gitulah. Tak apalah. Mereka tidak bercakap dengannya sehingga membawanya, lalu letak dekat telaga Zam-Zam, dan Jibril lah yang menguruskannya. Jibril belah dada dia, belah ma baina nahrihi ila labbatihi, sehingga selesai dia min sadrihi, daripada menguruskan dada dia dan rongga dia tu, dibasuhnya dengan air Zam-Zam dengan tangannya, kemudian dibersihkan, disucikan jaufnya itu, rongganya itu. Kemudian dia mari pula bitastin min zahabin, satu bekah daripada emas, yang mana di dalamnya ada bekah yang lain pula daripada emas yang berisi iman dan hikmat. Situ pula wahamnya. Jadi banyaklah tempat-tempat yang wahamnya. Jadi dalam bekah tu dalam bekah, dan maknanya bekah ni berlapis lah, supaya kita kata supaya kita kata puyuk kukuh tu berlapis-lapis. Jadi sesoalnya gitu. Sedangkan dalam riwayat yang lain, satu bekas tu air Zam-Zam, satu bekas tu hak tu ni dak, bekas tu buk letak atas tu, dalam tu ada iman dan hikmah. Fahasha bihi sadrahu wala ghadidahu, ataupun laghadidu, yani uruq halqi, thumma atbaqahu. Kemudian dia pun katuk semula, kemudian buat naik ke langit dunia,
dan seterusnya. Banyaklah yang kita nak sebut di sininya, iaitu mana ni? Cuba tengok nombor 10, hasyiah nombor 10. Situ yang penting. Kita buat kesimpulan selalu kepada hak semua ni. Moga baca dah bau ni. Dia antara hak beratnya, hak semua tak boleh terima belaka. Hak ni parak terlajak dah ni. Hak ni. Gapo dia? Iaitu hak nombor 10. Nombor 10 ni kemudian Jibril bawa naik lagi atas daripada tu. Bima la ya'lamuhu illallah. Yang mana Allah tak ada hak tahu kecuali Allah Subhanahu taala. Sampai dia sampai ke Sidratul Muntaha. Apa pada tu tengok. Wadanal Jabbaru. Situ Wadanal Jabbaru nombor 10. Kalau dalam kitab kita ni nombor 10, Rabbul Izzah fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini au adna. Hak ni melenting belakang ulama. Nak cerita ada juga riwayat Bukhari yang boleh dikatakan semua ulama tak seterima. Ni di antaranya hak ni. Dia kata ke dia, dan Al-Jabbar Rabbul Izzah, Tuhan yang mempunyai kemuliaan menghampiri. Tuhan masih dekat dengan Nabi. Fatadalla, lalu Tuhan bergayu, gayu. Tu dia gitu. Sehingga ia hampir kepadanya, hampir kepada Nabi, lebih hampir lagi daripada dua hujung busar panah. Mana dekat benar. Ni ulama tak boleh terima. Tak betul ni dia kata. Cuba tengok nombor 10. Wadanal Jabbar Rabbul Izzah fatadalla qila. Ini qaul dhaif. Dia kata ini majaz kepada kehampiran maknawinya. Maknanya Tuhan hampirlah. Bukan makna Tuhan itu berjisim, ada tubuh pula, macam benda dekat dengan dia. Tidak. Tapi ini qila. Makna secara majaz. Dan untuk menyatakan nyatanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Jadi itu digambarkan dengan Tuhan hampir kepadanya. Jadi hampir itu kita tak boleh kata hampir super makhluk, sama makhluk ni hampir, bukan lagu tu. Wa tadalla, mana hak bergayut tadi bukan dengan makna tu. Talaba ziyadatal qurb, yakni lebih hampir lagi. Dah hampir tu sampai kepada lebih hampir lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang yang dia nak takwil lah. Dia takwil macam tu lah maksudnya. Lepas pada tu apa dia? Qala al-Khattabi, laysa fi hadzal kitab hadithun absha' madhaqan minhu liqawlihi dana fatadalla fa inna ad-dunu yujibu tahdid al-masafah wa at-tadalli yujibu at-tashbih wa at-tamthil bil makhluq alladhi ta'allaqa min fawq ila asfal wa liqawlihi wa huwa makanahu lakin idza i'tabara an-nazir la yushkalu alayh fa innahu kana fi ar-ru'ya. Tak apalah. Dia kata, Khattabi kata tak ada dalam kitab ni hadis hak lebih buruk daripada hadis ni, lebih tak molek daripada hadis. Dia sebab apa? Dia menggambarkan dana tu hampir fatadalla. Dunu tu hampir tu memberi makna ada batas jarak dia. Itu dia. Tadalli bergayut ini menyerupakan dengan makhluk, dan tamsil dengan makhluk. Jadi bergantung bergayut ni daripada atas ke bawah gitu. Lepas tu disebut Tuhan berada di tempatnya. Maknanya ada tempat pula dah. Lepas tu dia kata kisah ini nak takwil lah. Dia cuba nak takwil, nak betul ni. Dia kata kisah ini sebenarnya adalah yang disebutkan, dihikayatkan oleh Anas dengan ibarat dia sendiri. Bukan dia kata dia royak ni dia kaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang nak betul.
Nak betul lagu mana? Boleh ke Anas royak benda-benda lagu ni daripada diri dia sendiri? Boleh ke? Nak guna fikiran, nak royak? Tak boleh. Mesti dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu nak betul pun barang tak betul. Nah, tak boleh pergi. Hak sebetulnya hak dana fatadalla ke apa ni, dulu kita sudah jumpa dah dalam tafsir apa ni, surah An-Najm. Itu dia. Dalam surah An-Najm itu, dalam mentafsirkan dana fatadalla tu, hak tu maksudnya Jibril. Jibril bukannya Tuhan. Dalam riwayat ni Rabbul Izzah. Hak tu yang ulama tak kenal. Sedangkan dalam riwayat orang lain hak bergayut kata tu, hak turun tu, hak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Jibril. Yang ni Jibril dalam rupanya yang asal. Dalam rupanya yang asal. Jibril dalam rupanya yang asal. Jadi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengok 2 kali ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Jibril 2 kali dalam rupa yang asal. Itu dia. Yang pertama, walaqad ra'ahu fil ufuqil mubin. Yang kedua, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Hak tu 2 kali dalam rupa dia yang asal. Dan dalam hadis ini disebutkan di tempat yang lain, dalam hadis yang lain, rupa dia hak asal tu ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 900 kepok. Tak tahu lagu mana. Dan Jibril itu besarnya rupa dia hak asal tu mari. Ketika dia mari Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak di ufuk mubin itu menutupi alam ni, tak nampak. Hak tu dalam rupa yang asal. Hak lain-lain Jibril duk mari ayat kau tu gani tu, bukan dalam rupa hak asal. Dalam rupa manusia macam-macam lah. Hak dalam rupa yang asal 2 kali. Hak ni berkenaan dengan Jibril, bukan berkenaan dengan Tuhan. Orang lain faham lagu tu. Sebab apa? Berdasarkan riwayat lain. Riwayat ni saja yang sebut lagu ni. Riwayat ni saja. Cuba kita tengok. Sebab itu dia kata, thumma innahum awwalu at-tadalli faqila tadalli Jibril ba'da al-irtifa' hatta ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mutadalliyan kama rawahu murtafi'an wa qila tadalli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah tu. كذا في فتح الباري قال الحافظ ابن حجر جزم الخطابي بأنه كان في المنام متعقب بما تقدم تقريره قبل وما نفاه من أن أنسا لم يسند هذه القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفوا هذا. Tu hak kita nak kalau tengok dalam hasyiah ni nombor 2 daripada bawah. Hasyiah nombor 2 daripada bawah. Dia sebut Abi Salamah daripada Ibnu Abbas fi qaulihi ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra qala wa dana minhu wa hadha sanadun hasan wa huwa syahidun qawi li riwayat Syarik. Hak ni menyokong hak Syarik juga ni. Tak ada apa ni. Wa majmu'u ma khalafat riwayat Syarik ghairahu min al-mashhurin 10 asya' bal tazidu ala dhalik. Dia kata jumlah hak riwayat Syarik ni hak bercanggah dengan riwayat orang lain, perawi-perawi lain yang masyhur daripada anak murid Anas dan lain-lain. Dia kata ada 10 perkara. Bahkan dia kata lebih lagi daripada tu. Yang pertamanya amkinatul anbiya fis samawat. Tu hak bila. Sebab cara Syarik sebut ni kan kedudukan tu tidak tepat, tidak seperti hak riwayat yang lebih kemah. Kedudukan Nabi ada beza-beza sini. Iaitu tempat Nabi-Nabi di langit-langit. Itu yang pertama. Yang kedua, kaunul mi'raj qabla al-bi'tsah. Mi'raj ni berlaku sebelum daripada kebangkitan, yang sebelum diutuskan menjadi Nabi. Yang kedua. Yang ketiga, mi'raj ni dalam tidur.
Dalam tidur. Mana-mana. Yang keempat, bercanggahnya berkenaan dengan tempat Sidratul Muntaha tu mana. Kalau dalam riwayat lain tidak support sini. Yang kelimanya iaitu percanggahannya tentang unsur Nil dan Furat di langit dunia. Itu dia. Tentang punca sungai Nil dan sungai Furat di Iraq tu di langit dunia. Hak tu pun yang dibantah juga. Yang keenam, belah dada indal Isra. Indal Isra. Yang ketujuh, menyebutkan sungai Kautsar pada langit dunia, sedangkan tidak situ dalam kedudukan dalam riwayat yang sahih. Kedudukannya dalam riwayat yang sahih bukan situ. Yang ke-8, nisbah dunu dan tadalli ila Allah, dikatakan yang hampir dan bergayut itu Allah dalam riwayat ini, sedangkan dalam riwayat lain tidak lagu tu. Dan seterusnya. Itu yang ke-8. Kena pusing kita ni. Yang ke-9, dalam riwayat ni disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam taksir kembali semula, minta dengan Tuhan supaya dikurangkan lagi sembahyang itu. Kana indal khamisah. Hak ni mana pada kali yang kelima berlaku begini, sedangkan dalam riwayat yang lain bukan begitu. Yang ke-10, yang ke-10-nya iaitu fa'ala bihil jabbar, Tuhan membawanya naik, faqala wa huwa makana, iaitu ke tempatnya. Itu pun dalam riwayat ni ada, dalam riwayat yang lain tidak. Faqala, dan dia kata wa huwa makanu, dan itu adalah tempatnya. Yang ke-11, ruju'uhu ba'dal khams, selepas kali yang kelima tu dia balik semula. Balik semula, pergi berjumpa dengan Tuhan. Yang ke-12 iaitu ada tambahan sebutan taur, mana dalam bekas tos tadi, bekas ketul tadi, ada pula benda lain hok duduk dalam tu, namanya taur atas tos tu. Itu pun bercanggah dengan yang tadi, yang kita sebut tadi, bercanggah dengan riwayat yang lain juga. Lepas pada tu ini saja yang disebut di sini beberapa 12. Sebenarnya setengah-setengah ulama sebut sampai 20 hak keliru. 20 hak keliru dalam riwayat ini. Dan kalau kita tengok, sebenarnya ulama kita sudah ada dah tulis tentang perkara ni. Sebagai contoh dalam kitab Siratun Nabi, Sulaiman Nadwi dengan tok guru dia Shibli Nu'mani sudah ada tulis benda ni. Kita tengok. Dia sebut pada muka jilid yang ketiga, pada muka surat 367. Sehingga dia sampai kepada Sidratul Muntaha dan Danal Jabbar Rabbul Izzah, seperti yang kita baca tadi. Fatadalla hatta kana minhu qaba qausain au adna. Dia kata, dia sebut sini. Tapi kitab ni dalam bahasa Urdu dan sudah diterjemah dah. Dalam bahasa Inggeris anda tidak pasti adakah sudah siap semua sekali. Dan ke dalam bahasa Arab pun dulu sudah ada orang yang mengusahakan, tapi anda tidak pasti adakah sudah siap atau tidak semua sekali. Sebab kitab ni 7 jilid. 7 jilid. Setahana tahu dululah, lama dah, 10 tahun dulu. Baru 2 jilid siap. Lepas pada tu tak tahulah lah ni. Hak ni hak asal, hak asal. Dia sebut para ulama hadis mengkritik keras riwayat syarif ini, dan orang yang mula-mula mengkritik riwayat ini ialah Imam Muslim. Dia sebut Imam Muslim. Dan Imam Muslim mengatakan syarif tidak cermat dan tidak teliti dalam meriwayatkan hadis ini. Di dalam Sahih Muslim bab Mi'raj, Imam Muslim buat mari sanad ini, dan mata dia sikit dia buat mari, menunjukkan dia tidak kenal. Sebab tu dia tidak berambil. Bahkan dia komen selepas itu. Dia buat mari mata sikit, lepas tu dia pun tinggal. Tu cara Imam Muslim. Lepas pada tu dia tulis faqaddama fihi wa akhara
wa zada wa naqasa. Itu Imam Muslim komen. Jadi dia mendahulukan dalam hadis ni, hak sepatut duduk kemudian dia dahulukan, hak sepatut duduk dulu dia kemudiankan, hak kurang dia tambah, hak lebih dia kurang. Ada berlaku dalam hadis. Lepas pada tu dia marilah hak Khattabi kata tadi, kita sudah baca dah Khattabi dalam hasyiah tadi. Lepas pada tu dia sebut Imam Muslim sebut, dia komen hadis ni, takwil dia, dia kata, dia kritik Syarik ni. Syarik ini fa innahu kathirut tafarrud bi manakiril alfaz allati la yutabi'uhu 'alaiha sa'irur ru'at. Imam Muslim komen, dia siapa ni, Syarik ni, dia banyak benda pelik dia. Hak dia sorang je, orang lain tak ada royak. Dia sorang saja royak benda tu, benda yang bercanggah dengan lafaz-lafaz lain, hak orang lain. Yang mana semua sekalian perawi ni tak ada serupa dengan dia. Tak ada ayat serupa dengan dia. Itu kalau dalam riwayat hadis ni, kalau hak lagu ni, kalau perawi tu kita terima dia sebagai perawi yang thiqah, hujjah sekalipun, bila bercanggah dengan sekalian hufaz yang lain, maka hadis itu menjadi hadis syadz. Syadz ni tidak sahih, dhaif. Sebab hadis sahih ni maknanya tidak ada unsur syudzuz, tidak ada syadz di dalamnya. Itu kalau kita kata dia ni orang molek, orang yang diterima, orang thiqah. Kalau kita kata dia ni orang tidak diterima, apa dia kata manakir al-alfaz. Kalau mungkar, maknanya perawi itu dia meriwayatkan hadis bercanggah dengan orang lain, hak kemah-kemah, dia tu sendiri tak kemah. Dhaif juga kan lagu tu. Lepas tu dia sebut sini, ramai orang yang meriwayatkan kisah Mi'raj ni daripada Anas, bukan Syarik seorang, tapi selain daripada Syarik tak ada orang yang kemukakan lagu ni. Imam Baihaqi juga kata lagu ni juga. Baihaqi pun kata lagu ni juga. Ibnu Katsir mengikut kajiannya pun gini juga dia kata. Dia kata Ibnu Katsir dalam tafsir surah Isra, cuba tengok ada sebut benda ni. Ibnu Hazm juga kata lagu ni juga. Ibnu Hazm kata lagu ni juga. Pendapat Khattabi dan Ibnu Hazm ni, Hafiz Ibnu Hajar nukilkan di dalam kitab Fathul Bari, dia ada sebut mana mereka tak setuju. Bahkan setengah-setengah ulama mana dia berpandangan tak molek terhadap Syarik ni dengan sebab ni ada riwayat ni. Dia ni lagu mana? Ada ulama yang mempertikaikan dia kerana riwayat ni. Hak lain-lain pun kita tak apa nak boleh harap ni kalau lagu ni. Maknanya gitu. Nasa'i dan Ibnul Jarud mengatakan dia ni laisa bil qawi, tidak kuat. Jadi kalau tidak kuat, dhaif lah. Tidak kuat. Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan tak boleh diceritakan riwayat dia, tak boleh ambil. Yahya bin Sa'id Al-Qattan tak boleh pakai riwayat dia. Walau bagaimanapun Ibnu Sa'ad dan Abu Dawud mengatakan dia ni thiqah. Dengan sebab itu ulama-ulama hadis yang lain membuat keputusan ginilah, iaitu kalau dia ni seorang saja meriwayatkan sesuatu hadis yang orang lain tak ada sebut, tak boleh pakai. Semua kata begitu. Itu kesimpulan. Kalau hak terima dia pun dalam keadaan hak dia tu serupa dengan hak orang lain. Tapi kalau hak dia tak serupa, dia seorang lagu tu canggah dengan orang lain, tak boleh pakai. Semua kata lagu tu. Di dalam kitab ni. Maka kalau dia seorang tu, riwayat dia akan dianggap sebagai riwayat yang syadzah ataupun mungkar. Dengan sebab itu riwayat ini dianggap oleh ulama sama ada syadz ataupun mungkar. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Walaupun ada dalam Bukhari. Walaupun ada dalam Bukhari. Itulah benarnya. Lepas tu tak apa, itu cerita lain pula. Hak naknya begitulah. Nombor, kalau kita tengok nombor 7, fi as-sabi'ah al-mashhurah fi riwayat alladhi anna alladhi fi as-sabi'ah huwa Ibrahim
Nombor 7. Dia sebut sini Ibrahim ni duduk pada langit yang kena, Musa pada langit yang ketujuh. Sedangkan dalam hasyiah ni nombor 7 ni kita tengok hak duduk pada langit yang ketujuh tu dalam riwayat yang masyhur, hak lain ialah Nabi Ibrahim, bukan duduk pada langit yang kena. Dalam riwayat ni langit yang kena, Nabi Musa duduk langit yang ketujuh. Sedangkan dalam riwayat yang lain tidak, hak duduk langit yang ketujuh tu Nabi Ibrahim. Tengok tukar. Wa akada dzalika fi hadis Malik bin Sa'sa'ah. Dalam hadis Malik bin Sa'sa'ah juga menunjukkan begitu. Tetapi ada juga yang takwil, dia sebut di sini takwil pada masa naik tu Nabi Musa duduk pada langit yang ketujuh. Dia nak betul riwayat syar'i ni lah. Lepas tu pada masa turun Nabi Musa duduk pada langit yang keenam pula. Jadi Nabi Ibrahim duduk pada langit yang ketujuh pula. Ada takwil lah dia sebut ni. Tetapi ini ulama tak si pakai, tak si. Dia kata don ni keliru hak ni. Tak apalah. Banyak perkara lah dalam riwayat ini. Kesimpulannya kita banyak perkara tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Kalau dalam bab Isra' Mi'raj ni, riwayat ni tidak boleh dijadikan alasan. Itulah rekah ceritanya. Kalau nak tahu cerita Isra' Mi'raj dalam Bukhari dan lain-lain, tengok hak lain lah. Gitu, kena pakai hak lain. Hak ni tak boleh. Walaupun dalam Bukhari tidak jadi lebih. Bukhari ni hak ni, dalam hak ni daripada hak lain tidak jadi lebih. Lebih hak lain. Lebih hak lain. Dan dalam Bukhari hak riwayat orang lain, hak tu lebih. Hak ni tak boleh pakai. Ada sajalah. Gitulah. Nak buat rujukan, nak betul hak lain berdasarkan hak ni tak boleh. Hak ni kena betul biar sesuai dengan hak lain. Biar sesuai dengan hak lain. Kalau tidak tak boleh. Walau bagaimanapun setengah-setengah perkara yang disebut di dalam hak ni banyak jugalah. Yang betulnya yang ada dalam riwayat yang lain. Misalnya Nabi SAW nampak sungai Nil dan Furat itu bukan dalam riwayat ni saja ada sebenarnya. Dalam riwayat yang lain pun ada juga. Dan hak tu dalam kitab ni juga, kitab ni sangat istimewa. Sebab tu semasa Yusuf Qaradawi pergi ke India dulu, dia sebut, dia tahu kitab ni memang masyhur, memang bagus, pelik ni, tak pernah ada lagu ni. Dia kata kalau umat Islam sana terjemah hak ni ke dalam bahasa Arab, kata dia sudah cukup besar jasa mereka kepada umat Islam, kitab ni. Dan dia sendiri pun nak tengok juga, tapi dia tak boleh pasal dia tak erti bahasa Urdu. Misalnya dalam kitab ni dia sebut tentang hak ni banyak perkara lah dia nak mari apa ni pendapat Syawaliullah molek lah berkenaan dengan hak Nabi SAW naik burak, apa maknanya. Kau ni hak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam pada malam tu dibahas satu-satu dalam ni. Dan termasuklah sungai Nil dan Furat tu dikatakan punca dia nampak dalam syurga. Jadi apakah sungai Nil ni punca dia dalam syurga? Kalau dalam syurga, sebab tu orang-orang zaman dulu kan dia kata, sebab tu cuba carilah nak tahu ulu dia duduk mana, tak jumpa. Nak mana bukan duduk dalam syurga. Dia kata, padan lagu tu. Dia faham gitulah. Padahalnya orang cari jumpa punca dia duduk di Uganda. Punca sungai Nil tu Uganda. Maknanya dalam dunia juga. Pada tu tak ada situ punca dia. Patah apa makna dalam hadis ni? Itu benar. Sungai Furat kau pendek. Sungai Furat tu duduk di Iraq. Orang tahu mana punca dia. Lepas tu mana kata dalam hadis ni dalam syurga. Itu benar. Syah Waliullah faham benda ni. Umpamanya kita tidak nak baca semualah. Tidak nak baca semua, sikit yang nak ambil sebab masa pun tak ada dah. Dia sebut gini.
Dia mari hak Syah Waliullah dalam kitab dia Hujjatullahil Balighah. Dia kata wa ammal anhar. Ni hak Syah Waliullah lah, hak dia petik. Wa ammal anhar fi asliha farahmatun fa'idatun fil malakut hadwa syahadah. Wa hayah wa inma فلذلك تعين هنالك بعض الأمور النافعة في الشهادة كالنيل والفرات. وأما الأنوار التي غشيتها فتدليات إلهية وتدبيرات رحمانية. Dan seterusnya. Panjanglah dia mari ni. Ni hak Syah Waliullah ni pula ni. Kesimpulannya dia nak ayat ke dia. Nabi SAW tengok pada malam-malam tu banyak perkara tu di alam mithal. Ni dia. Sebab itu dia salah satu pendapat Syah Waliullah ni, benda yang penting kena faham untuk memahami banyak hadis ni, iaitu dia kena faham konsep alam mithal. Sebab tu dalam kitab Hujjatullahil Balighah, dalam jilid yang pertama, mula-mula dia sebut tentang alam mithal. Bukti alam mithal tu ada dulu berdasarkan Quran dan Sunnah. Dia mari hak tu dulu, bahas hak tu sekian banyak, lepas tu baru dia mari berdasarkan hak ni masuk dalam alam mithal. Tidak pelik, hak ni masuk dalam alam mithal. Banyaklah apa tu. Dia buktikan dulu alam mithal itu ada. Jadi hak Nabi SAW tengok sungai Nil dan Furat atas langit tu, kita kata hak tu dia nak isyarat, sebagai isyarat saja, bahawa seperti mana di dalam syurga ada Kautsar, ada sungai-sungai, dan itu menjadi punca rahmat, kesuburan, kesegaran, keindahan di dalam syurga tu. Begitu juga dengan alam bumi ni yang menjadi punca kesuburan, kesegaran dan kemakmuran dunia ni, sungai. Dan sungai yang diketahui bukan dua tu saja, tetapi orang Arab tahu. Seperti nabi-nabi disebutkan nabi hak diketahui. Tidak disebut pula nabi-nabi hak negeri Cina ke mana, tak sebut. Sebab apa? Kalau ayat tu dia tak biasa dengar, dia sebut setakat hak mana tahu, bukan bermakna menafikan hak lain. Hak kata wali kulli ummatin wali kulli qaumin had. Setiap kaum itu ada pemimpin, ada nabi dia. Mana nabi sebut belakang? Tak sebut. Kalau kita perhati nabi-nabi hak sekitar tu je, sekitar tanah Arab, Mesir, Iraq, sekitar tu je. Sedangkan dunia ni bukan situ saja. Jadi cerita-cerita macam ni, misalnya sebut dalam Quran tentang buah-buah, hak sebutnya buah anggur, buah delima, buah mokteh tak ada sebut. Tapi kurang kau hak mokteh. Buah-buah lain tak ada sebut. Kita tak boleh kata tak ada sebut tu maknanya benda tu tak wujud. Tak boleh kata gitu. Dia sebut setakat orang Arab tahu, yang menjadi kebanggaan mereka. Mereka buat harta dengan benda-benda tu. Jadi kekayaan, punca kekayaan kepada mereka, sebut tu saja. Kalau duk sebut wa durian, wa mokteh, buat dia akan tanya pula mokteh tu lagu mana. Kalau mu tak lihat mari aku tak percaya. Macam-macam lah habis masa situ pula. Dia tak akan koyak benda-benda lagu tu. Itu cara Nabi, cara Quran dengan hadis ini. Begitu juga tentang sungai. Bukan makna sungai dalam dunia ni dua tu saja, tetapi punca kemakmuran, kesuburan, sesuatu tempat itu ialah sungai dalam dunia. Syurga pun lagu tu juga. Dia nak ayat syurga lagu tu juga. Support dari segi sistem hak asal, walaupun hakikatnya tak sama, tetapi itu menjadi punca Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dia. Kalau dalam syurga, sungai itu juga, tetapi dengan keadaan dia yang layak dengan dia. Seperti dalam dunia, sungai juga. Kalau tak ada sungai, tidak ada kemakmuran dalam dunia. Ini punca kemakmuran, rahmat Allah untuk memberi kemewahan kepada manusia, iaitu melalui sungai. Hak tu yang ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alam mithal, sungai tu. Supaya Nabi ada, nabi-nabi lain kan dikebumikan di bumi ni, apa jumpa atas tu alam mithal. Dia cakap gitu. Itu alam mithal. Alam mithal ni bukan mimpi. Mana kita tengok rupa orang tu di tempat yang lain, padahal dia duduk di lain. Itu alam mithal. Syah Waliullah jawab itu alam mithal. Dan dia ada maksud dia sendiri. Kenapa orang ni duduk sini, kenapa orang ni duduk sini, ada maksud dia sendiri. Dan hak tu nak bincang tu dia kena semulalah. Oleh kerana masa kita pun
Tak cukup pada sekat tu dulu malam ni. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.